Garis Panduan oleh Suruhanjaya Dunia bagi Empangan atau WCD dan oleh Bank Jepun bagi Kerjasama Antarabangsa atau JBIC menyatakan perbincangan yang secukupnya dengan pihak-pihak yang terlibat mesti dijalankan dengan memberitahu semua maklumat dari peringkat awal perancangan dan pembangunan. Tetapi maklumat adalah amat kurang di sepanjang proses. Mengikut EMP, kebanyakan orang temuan yang ditanya, iaitu 89.2%, menyatakan bahawa cuma ketua mereka, Batin, merupakan sumber maklumat mengenai projek ini. Tetapi, Batin sendiri masih kabur tentang projek ini serta nasib mereka di masa hadapan. Jadi, bagaimana boleh dinyatakan bahawa masyarakat temuan telah diberitahu dengan jelas tentang projek ini dan akibat ke atas mereka? Malah, untuk semua mesyuarat dan perbincangan dengan pihak-pihak yang terlibat, cuma Batin sahaja yang dijemput. Untuk sesetengah mesyuarat, tiada seorang pun orang asli yang hadir. Dan Batin telah berkali-kali sejak tahun 2000 hingga sekarang menyatakan bahawa dia dipaksa untuk bersetuju dengan pemindahan. Dan persetujuannya adalah bukan dengan sukarela. Dia orang cakap tak pindah, dia kata, kau, tu Batin, paksa kau pindah juga. Kalau tak pindah pun paksa pindah. Tapi dia paksa juga pindah. Mungkin kesedaran bahawa persetujuan Batin yang tidak dengan sepenuhnya itu tidak cukup untuk memenuhi keperluan peraturan, pihak berkuasa bertindak untuk mendapatkan tanda tangan dari orang temuan yang kebanyakannya buta huruf. Tetapi ini dilakukan pada lewat 2006, 7 tahun selepas projek diluluskan oleh Menteri Besar Pahang dan lama selepas EIA dan EMP siap dilakukan. Pihak berkuasa sekarang menyatakan bahawa beberapa orang dari mereka telah menandatangani borang persetujuan. Tetapi, tidak seorang pun antara mereka yang tahu apa yang ditandatangani. Juga tidak seorang pun diberi salinan dokumen. Sebaliknya, sebahagian dari mereka telah mengangkat sumpah bagi menolak persetujuan mereka sebelum ini dan merupakan kumpulan yang menyaman kerajaan untuk hentikan pembinaan empangan. Pegawai JBIC berhasrat untuk melihat garis panduan mereka dipatuhi. Terutamanya tentang perbincangan dengan mereka yang terlibat dengan projek dan persetujuan mereka. Tetapi, jelas bahawa JBIC lebih suka mendengar kepada penganjur projek bukannya membuat penilaian mereka sendiri. JBIC juga lebih mengutamakan bilangan mesyuarat yang diadakan antara penganjur dan masyarakat, bukannya isi kandungan mesyuarat. Maka, tidak hairanlah jika JBIC terpengaruh dengan pendekatan perbincangan adalah persetujuan dan tetap menggunakannya walaupun bukti telah menunjukkan yang sebaliknya. Misalnya, dalam suatu mesyuarat yang diadakan oleh Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Perdana Menteri, Batin temuan telah menyatakan dia cuma bersetuju dipindahkan kerana dipaksa oleh pegawai kerajaan untuk menerima projek ini. Jika dia ada pilihan, dia mahu kekal di tempat sekarang. Tetapi, komen Batin itu diterjemahkan oleh pegawai Jepun dari JBIC sebagai orang asli berharap sangat dipindahkan. Pegawai JBIC di Kuala Lumpur juga memberi keyakinan bahawa menurut kerajaan Malaysia, rumah orang asli Kampung Temir tidak akan tenggelam dan mereka boleh pilih untuk terus tinggal di situ ataupun pindah
jaminan ini tidak dikutakan. Bukan sahaja orang asli tidak diberikan pilihan tentang pemindahan, mereka juga disalahgambarkan oleh pihak berkuasa. Dan JBIC juga bersubahat dalam hal ini. Bila ditanya sama ada mereka mahu dipindahkan kerana pembinaan empangan itu, orang Chewang bersepadu dengan penolakan mereka. Tak setuju. Tak mau pindah lah. Tak mau. Tak setuju. Ingat. Tak pindah. Ingat. Tetapi, di hadapan pegawai JBIC, tanpa wakil dari orang Chewang, jawatan kuasa teknikal bagi penempatan semula orang asli diberitahu oleh Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atau JOA bahawa orang Chewang turut akan dipindahkan kerana ianya satu pakej pembangunan yang baik untuk mereka. Dr. Polisi, memang kita ambil kira orang Chewang ni sebab kita melihat pakej perpindahan yang terbaik. Bila disangkal bahawa orang Chewang tidak akan sama sekali mahu dipindahkan, wakil JOA menyatakan sebaliknya. Dan kita bincang dengan dia yang sanggup nak bersama lah. Bila disangkal lagi, pengerusi mesyuarat menyatakan Keputusan kerajaan ni kita tak boleh pindah-pindah dalam mesyuarat ni pula kerana ini keputusan yang telah dipersetujui dan direkodkan oleh Jabatan Orang Asli. sebenarnya tiada seorang pegawai pun, sama ada dari Jabatan Hal Ehwal Orang Asli atau dari pejabat daerah atau sebarang agensi kerajaan yang pernah pergi ke kampung Chewang sebelum ini, apatah lagi untuk meminta persetujuan. Pihak kerajaan macam JOA atau pejabat daerah ada masuk sini? Tak masuk dia. Tak pernah masuk. JBIC tahu tentang ini. Namun, mereka memilih untuk mengikut apa yang dikatakan kerajaan. Tetapi, kampung Chewang sekarang, seperti mana kampung Temuan, tidak perlu dipindahkan kerana projek ini tidak akan menenggelamkannya. Sekarang, bila ketinggian empangan dikurangkan dari 90 kepada 84 meter dari paras laut, kampung Temuan adalah sekurang-kurangnya 16 meter dari paras bahaya. Kampung ini adalah pada paras yang sama seperti sebuah pekan berhampiran di lembah Felda Klau yang peliknya tidak akan dipindahkan. Dan jika kampung Temuan tidak akan tenggelam, agak sukar untuk bayangkan yang kampung Chewang di atas Bukit Chenal akan tenggelam. Kenapakah orang asli tidak diberi pilihan yang dijanjikan, sama ada berpindah ataupun tidak? Kami percaya ada sebab-sebab lain kenapa mereka dipaksa pindah.